الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Okey. Mencari majlis ilmu. Maknanya sebahagian daripada malaikat ini sebagaimana yang kita sebut, yang kita telah pelajari dan kita bahaskan di dalam pelajaran kita yang lepas, mereka ini mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Dengan bilangan dan jumlah yang ramai itu, mereka mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Sebahagian daripada tugas mereka mencari majlis ilmu. Sebab apa cari majlis ilmu? Dalam hadis yang lain disebut innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah sentiasa menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana redha, suka, sayang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh penuntut-penuntut ilmu. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi, banyak fadilat ataupun kelebihan-kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Sebahagian daripada kelebihan orang yang menuntut ilmu ni, dia berbeza dengan orang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Ta'ala tanya, sama tak orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang jahil, orang yang tak berilmu? Maka jawapannya sekali-kali tak sama. Selain daripada itu, malaikat sentiasa berdoa kepada Allah supaya orang yang menuntut ilmu ini dirahmati, dikasihi oleh Allah Ta'ala dan diampunkan dosa mereka oleh Allah. Okey, terus. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'una majalis al-dhikri فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحب بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال وبما يستجيرونني قالوا من نارك يا ربي قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لا رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عمل خطأ إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Okey. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat yang sentiasa meronda, siyahah ataupun sayyaratan, dia cari majlis ilmu. Jadi yang pertama di sini disebut fadulan. Fadulan di sini dibaca dengan beberapa wajah. Wa amma fadulan fadabatuhu ala wujuhin. Salah satunya dibaca wa huwa arjahuma wa ashharuhuma fi biladina fudlan. Fadulan kita boleh baca dengan fadulan
yang pertama. Yang kedua, bil dhammil fa'i wa iskani dad, fadlan ataupun fadlun. Yang ketiga dibaca dengan bil fathil fa, difathahkan fa, fadlan, mati. Yang keempat, fadulun, dibaca dengan wajah fadulun. Yang kelima dibaca dengan fudala, jamak daripada fadil, maknanya sebagai kelebihan ataupun tambahan. Selain daripada raqib atid, malaikat yang mengawasi kiri kanan manusia ni, fudala maknanya tambahan daripada 2 orang ataupun 4 orang. Maknanya duk ronda tadi yang kita sebut tadi. Hak ni dia tidak ada tugas khusus, kerja khusus. Yang lepas-lepas yang kita sebut, yang ditugaskan untuk mencatat, yang keduanya soal jawab munkar nakir, ada yang ditugaskan untuk berdoa kepada Allah. Yang ni malaikat-malaikat yang duk siahah ni, dia tidak ada tugas khas. Mereka cari majlis-majlis ilmu, lalu mereka duduk. Mereka berada di dalam majlis ilmu. Lalu dia kata di sini, yatatabba'una majalis zikri, sentiasa mengikuti majlis-majlis zikir. Bila sebut majlis zikir, termasuklah majlis ilmu. Kita ni termasuklah, kita duk mengaji ni termasuk majlis zikir, bukan semestinya majlis yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan di dalam majlis ilmu juga dibaca ayat-ayat Quran, dibaca hadis-hadis Nabi, dan dipuji Allah, diselawat kepada Nabi SAW. Jadi bila majalis, majlisun, majlisani, majalis, maknanya jamak. Bila jamak disandarkan kepada makrifah, dia memberi makna umum. Sesuatu majlis zikir termasuklah majlis ilmu. Bila malaikat duk ronda tu, fa idza wajadu majlisan fihi, tiba-tiba apabila mereka mendapati, menjumpai satu majlis yang ada di dalam majlis tersebut zikrun, iaitu majlis-majlis zikir. Zikir maknanya sesuatu perkara yang membawa kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semua dipanggil majlis zikir. Sesuatu majlis yang membawa kita ingat kepada Allah, semua disebut sebagai majlis zikir. Qa'adu, malaikat tadi pun duduk. Duduk sini kita sebut maknanya berada. Qa'adu ma'ahum wa haffat ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim. Mereka menghamparkan sayapnya sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Sampai sayap malaikat dia sampai ke langit dunia tu. Besar mana malaikat tu, ramai mana, sampai ke langit dunia tu banyak lah. Maknanya berlapis-lapis lah malaikat. Dan juga sayap mereka, di antara bilangan sayap yang dimiliki oleh malaikat yang kita sebut pada hadis yang lepas, 600 sayap satu malaikat. Tapi kalau yang ramai malaikat duk berhamparan sayapnya di antara satu sama lain, memanglah sampai ke langit dunia. Fa idza tafarraqu, bila majlis ilmu selesai ataupun majlis zikir selesai, orang mengaji setengah jam, sejam, 2 jam, selesailah majlis istimak ke, pengajian ke, majlis tafakuh kan. Sampai penghujung majlis, orang pun beredar, berpisah, baliklah ke rumah masing-masing. Malaikat pula araju naik. Araju wa sa'adu ila sama', dan mereka pun naik ke langit. Qala Nabi SAW, qala Nabi kata, fayas'aluhumullah, lalu bertanyalah akan mereka oleh Allah Azza wa Jalla, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Subhanahu wa taala pun tahu. Tak payah mereka bagi tahu malaikat ni datang daripada mana, kamu duduk dalam majlis apa, semuanya Allah Taala tahu. Jadi Allah Ta'ala tanya tu nak tunjukkan kebesaran dia. Kamu pergi ke mana? Kamu datang daripada mana? Kamu menyaksikan apa? Apa yang kamu lihat? Di sini malaikat disebut naik ke langit, dan Allah Ta'ala tanya. Saya akan masuk kona ke situ juga. Bila malaikat naik ke langit, Allah Ta'ala tanya, menunjukkan Allah Ta'ala di mana? Tak bertempat ke? Banyak hadis dah kita baca kan. Sebab tu kalau kita mengaji Quran berdasar Quran hadis, akidah Allah Ta'ala, kedudukan Allah Ta'ala ni memang di langit. Sebab banyak sangat hadis.
Adapun tidak bertempat, satu dalil daripada Quran pun tak ada, satu hadis daripada Nabi pun tak ada yang kata tidak bertempat. Jadi jumpa pula lagi sekali, bila malaikat naik ke langit, Allah Ta'ala tanya, kalau tidak bertempat, apa dia perlu dia naik ke langit? Dia bagi merata-rata, Allah Ta'ala tanya. Boleh buat ayat macam tu kan? Tapi kenapa dia naik ke langit? Jadi lalu ditanya, min aina ji'tum? Kamu datang daripada mana? Fayaqulu ji'na min indi ibadin. Dia kata kami datang daripada hamba, di sisi hamba engkau, fil ardi, di bumi. Mereka itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka. Mereka itu sentiasa bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, bertahlil kepada engkau, dan mereka memuji engkau, dan mereka berdoa, meminta kepada engkau, bermohon kepada engkau. Lalu bila kata berdoa ni, Allah Ta'ala pun tanya, dia minta apa? Qala wa madza yas'aluni? Mereka minta apa kepada aku? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka minta kepada engkau, wahai Allah, akan syurga engkau. Biasalah lepas majlis ilmu ni, kadang-kadang orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta syurga. Jadi memanglah bila kita belajar ilmu ni, di antara benda yang paling besar kepada kita sebagai orang Islam yang beriman, matlamat yang kemuncaknya, apa yang dilakukan oleh kita, usaha kita di atas dunia ni, kita nak syurga lah. Jadi di dalam majlis ilmu, penuntut ilmu itu berdoa kepada Allah, minta syurga Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, qala wa hal ra'au jannati? Adakah mereka yang duk minta pulung sangat nak syurga aku ni, dia pernah nampak tak syurga aku? Pernah tengok tak syurga dan nikmat yang ada dalam syurga? Qalu la ay rabb. Lalu malaikat menjawab, hamba-hamba kamu ni yang duk berdoa minta syurga ni, dia tak pernah lihat sekali pun syurga. Qala fa kaifa law ra'a jannati? Lalu Allah Ta'ala pun kata, bagaimana kalau mereka hendak minta bersungguh sangat minta syurga ni kalau dia nampak? Kalau dia nampak, jadi macam hadis lepas yang kita baca tu, mula-mula minta paling daripada neraka, lepas tu tak lama dia minta nak duduk dekat syurga. Allah Ta'ala kata tak nak minta yang lain kah? Tak nak minta yang lain. Bila dah tengok nikmat-nikmat syurga, penghuni-penghuni syurga, ahli-ahli syurga sedang menikmati nikmat-nikmat syurga, teringin nak masuk pula. Itu hak dah tengok. Hak duduk dalam majlis ilmu ni sebab dia tak tengok, sebab duduk atas dunia tak mati lagi. Syarat nak masuk syurga kena mati dulu. Hak ni dia tak mati lagi, itu pun dia tamak pulung sangat minta syurga, apatah lagi kalau dia nampak syurga. Lalu mereka kata lagi, qalu wa yastajirunak. Mereka minta perlindungan kepada engkau, wahai Allah. Qala wa mimma yastajirunani? Mereka minta pertolongan tentang apa? Qalu min narik. Mereka minta perlindungan, jauhkan mereka daripada neraka-Mu, wahai Allah. Qala wa hal ra'au nari? Adakah mereka melihat akan neraka-Ku? Qalu la. Mereka tidak melihat, wahai. Qala la. Qalu la. Malaikat menjawab la. Maknanya yang minta perlindungan, takut, gerung kepada neraka ni, mereka tak pernah melihat neraka walaupun sekali. Qala fa kaifa law ra'a nari? Lalu Allah Ta'ala kata, bagaimana kau dapat mereka sendiri pernah melihat neraka aku? Dalam hadis tadi juga, sebelum dia melihat syurga tu, dia nampak neraka dulu. Dia tak masuk neraka lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebahagian daripada penghuni-penghuni neraka syurga yang dilewatkan oleh Allah, yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk ke dalam neraka, dihadapkan muka, dimasukkan dalam syurga, mula-mula dihadapkan kepada neraka. Sebab tu dia rasa gerun. Hak doa atas dunia ni tak nampak lagi. Dalam hadis yang kita baca tadi, dia nak paling daripada neraka kerana dah nampak. Bila dah nampak lagi, takut, susah hati. Bukan masuk lagi, tengok pun dah takut. Macam orang pernah tengok orang dijatuhkan hukuman pancung di Saudi kan. Tengok pucat muka. Dia bukan dia kena pancung lagi, dia tengok jauh daripada jauh. Kena pancung, terpisah kepala daripada badan, menggigil. Kadang-kadang yang tengok tu pengsan. Yang tengok tu pengsan. Bukan kata hak kena tu dah tentu mati dah. Kerana
ada naiknya, timbulnya, munculnya perasaan gerun ataupun takut. Jadi Allah Ta'ala kata, macam mana kalau demo ni tengok neraka aku, tak tengok pun dia rasa takut. Berdoa kepada Allah Ta'ala, minta dijauhkan daripada neraka. Qalu wa yastaghfirunak, mereka minta ampun kepada engkau. Dalam majlis ilmu ni tadi, Nabi pun kata qala, Allah Ta'ala berfirman. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu. Sebenarnya aku telah ampun dosa mereka. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu tak minta ampun, Allah Ta'ala dah ampun. Tengok kelebihan ni. Jadi untung tuan-tuan mari mengaji malam ni. Sebelum minta ampun lagi Allah Ta'ala dah ampun. Itu belum lagi ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, yang malaikat tolong minta ampun pula kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Malaikat orang yang berada di dalam surau ataupun masjid yang sentiasa mengekalkan wuduknya. Hak malaikat lagi ampun, minta ampun, dia sendiri minta. Jadi sebelum minta ampun ni, Allah Ta'ala kata aku dah ampun awal lagi. Aku telah mengampuni mereka dan aku perkenankan permohonan mereka, dan aku telah menjauhkan mereka daripada, aku melindungi mereka apa yang mereka minta. Qala fayaqulu rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Malaikat pula kata, di dalam majlis ilmu tu ada orang buat dosa, orang yang bersalah, pernah buat dosa, tetapi bila ada majlis ilmu dia duduk, dia bukan ngaji. Macam tuan-tuan ni mengaji, ada kitab kan, tulis lagi, bagi tumpuan, perhatian yang baik. Dalam hadis ni hebatnya, orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia tengok ada majlis ilmu, dia singgah. Dia hasrat, niat dia awal, dia bukan nak datang mengaji, dia nak lalu je. Tiba-tiba tengok ada orang ramai tu apa, ada makan ke apa. Kadang majlis ramai-ramai ni ada makan kan, dia pun tupang duduk sekali orang yang menuntut ilmu. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Malaikat kata fulanu abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Dia lalu kebetulan dia tengok ada orang mengaji, dia duduk. Qala, Nabi kata fayaqulu walahu ghafartuhumul qaum. Aku pun ampun juga dosa hak duduk tadi dengan sebab aku mengampuni orang yang menuntut ilmu. Jadi dia terpalit, tempiah tu kena kepada dia. Asal-asal tadi dia niat nak mengaji tak tadi? Kan nak mengaji, dia nak lalu je, kebetulan dia tengok orang ramai, dia singgah. Lalu Allah Ta'ala kata walahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Tidak akan berdosa, tidak akan, dia kata binasa, tidak akan binasalah oleh majlis mereka. Maknanya majlis itu, apa makna majlis itu? Majlis ilmu adalah suatu majlis yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kepada penuntut ilmu, orang yang singgah di dalam majlis ilmu pun terpalit memperolehi kelebihan tersebut. Jadi setelah kita dengar hadis ni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab, kalau kita tengok bawah tajuk apa? Babu fadlil majalisi zikri. Bab kelebihan majlis zikir, hadis yang 6938. Hadis yang ke 6938. Jadi lepas bulan ni tuan-tuan, hadirin sekalian, bolehlah kempen sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita mengaji. Mari mengaji. Kalau tengok secara live tu dia lain. Yang dikira mengaji ni yang duduk dalam majlis ilmu, yang tu lebih pahala dia. Tengok live ni pun dapat pahala, hak jauh-jauh macam nak mari sini kan, dapat pahala. Tetapi yang datang duduk bertalaki di dalam majlis ilmu yang sedang diadakan ini, lebih besar ganjaran dan pahala di sisi Allah. Maknanya boleh kempen orang lain pun turut datang mengaji. Okey, terus menjaga seseorang hamba ketika dia bangun tidur dan di setiap keadaannya. Firman Allah Subhanahu. Satu lagi, ataupun sebahagian lagi, malaikat daripada malaikat-malaikat yang ramai itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jaga manusia daripada tidur, dan segala aktiviti perbuatan dia, tingkah lakunya semuanya diawasi. Hak tengah tidur pun dijaga oleh malaikat.
Itu maknanya nak mengawasi, nak jaga keselamatan dia. Hak bangun daripada tidur, bila bangun daripada tidur barulah dia boleh melakukan sesuatu aktiviti, sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan. Jadi dia buat apa setelah dia bangun tidur? Dia buat dosa ke dia buat pahala? Dicatat. Ada pula malaikat lain ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Maksudnya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Mengurus janin di dalam rahim. Jika seseorang hamba telah sempurna 4 bulan dalam perut ibu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang malaikat yang menyiapkan roh dan memerintahkannya menulis rezeki, ajal, amal dan nasibnya, apakah bahagia atau celaka. Nasib masing-masing ni dah tetap. Kita ikut je apa yang telah ditetapkan semasa kita berada di dalam kandungan lagi. Cuma bila sampai hadis-hadis yang macam ni, hadis tentang takdir Allah, sebahagian daripada sahabat ni jadi muskil. Sebahagian sahabat ni dia tanya Rasulullah, Afala nattakilu ya Rasulullah, adakah tidak perlu kita hanya berserah kepada Allah? Kalau dah tetap takdir itu, keputusan seseorang itu, nasib dia telah diputuskan oleh Allah, penghujung keadaan dia ini iaitu di akhirat, sama ada dia masuk syurga ataupun neraka, benda tu telah putus, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu kita serahlah kepada Allah Ta'ala, berserah tanpa aman. Kalau dia dah ahli syurga, apa perlu lagi dia bersungguh buat ibadat? Dah tetap nasib dia. Mengapa kita tidak bertawakal, berserah kepada Allah? Mereka tanya Nabi. Kalau dah jadi ahli neraka, dah ditakdirkan ketetapan dia, nasib dia adalah neraka, sia-sia dia punya ibadat. Tak usah buat ibadat, serah ya. Lalu Rasulullah kata, kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Sesuatu yang dimudahkan adalah sesuatu perkara yang dijadikan untuknya. Maksudnya, seseorang yang dimudahkan melakukan amal ibadat, maknanya jalannya jalan ke syurga, dia jadi mudah. Ahli syurga dia dimudahkan. Ahli syurga dimudahkan dia melakukan ibadat. Tidak menjadi suatu kepayahan, kesulitan, berat bagi dia. Contohnya sembahyang. Kalau ahli neraka dia jadi berat. Sebab Allah Ta'ala kata, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ni ahli neraka lah ni. Allah Ta'ala sebut, apabila mereka berdiri untuk sembahyang, mereka berdiri di dalam keadaan malas. Siapa dia? Ini ciri-ciri munafik. Kalau orang munafik betul, memanglah Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Ta'ala yang paling bawah sekali. Dia jadi malas. Adapun orang yang dimudahkan untuk membuat kebaikan, maka insya-Allah dia sedang menuju jalan ke syurga. Sebaliknya dimudahkan untuk buat maksiat, macam hari-hari buat maksiat, itu dia sedang berjalan, dia sedang melalui jalan untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita ni kena tengok, cek muhasabah diri kita seharian, hari ni, besok, lusa dan sebagainya. Setiap hari perbuatan apa, amalan apa, tindakan apa yang dimudahkan untuk kita. Kalau di hari-hari duk buat maksiat, kita kena ingat, makna itu jalan yang sedang kita lalui, yang sedang kita tuju, itu adalah jalan neraka. Dipermudahkan jalan buat jahat kalau ahli neraka. Sebaliknya kalau ahli syurga dimudahkan oleh Allah untuk jalan dia melakukan kebaikan. Okey, terus Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Abdullah radhiyallahu anhu, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yab'athu Allahu malakan fayu'maru bi 40 kalimat, fayaqulu lahu uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa shaqiyyun aw sa'idun. Maksudnya, sesungguhnya salah seorang daripada anda dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama pula.
kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama pula. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya, lalu dia menyiapkan roh dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: menuliskan rezeki, ajal, amal, dan apakah kelak ia akan bahagia atau celaka. Menjaga bukit ukau dan burung ganam. Dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif dan kesederaan yang dialami baginda, Rasulullah SAW kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaduan baginda itu telah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril telah diutuskan bersama dengan seorang malaikat yang menjaga bukit di kawasan tersebut untuk bertindak ke atas masyarakat yang berzalimi baginda SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Urwah radhiyallahu anhu, "Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fa nazartu fa idza fiha Jibril fanadani faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alayka wa qad ba'atha ilayka malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama 'alayya thumma qala ya Muhammad faqala dhalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqa 'alayhim al-akhshabaini faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Maksudnya, Allah mengangkat kepadaku. Tiba-tiba aku melihat satu gumpulan awan melingkupiku, dan aku melihat di dalamnya ada malaikat Jibril. Dia telah memanggil aku dengan menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar ungkapan yang dikeluarkan oleh kaummu dan tidak balas yang dilakukan mereka terhadapmu. Dia telah mengutus malaikat menjaga bukit supaya engkau boleh menyuruhnya apa saja yang engkau kehendaki untuk bertindak ke atas mereka. Malaikat penjaga bukit itu menyeruku dan memberi salam kepadaku. Kemudian dia menyatakan, wahai Muhammad, katanya, arahan itu menurut kehendakmu. Jika engkau kehendaki, aku lingkupkan bukit Akhshabain ke atas mereka, aku akan bertindak demikian. Nabi SAW bersabda, bahkan aku mengharapkan Allah akan mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah yang Esa, yang tidak ada menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Allah Ta'ala hantar malaikat, dan malaikat membuat tawaran kepada Nabi SAW. Setelah dia lari kan, Nabi ni kalau kita baca dalam sejarah ni, dia berhijrah selama sampai 4 kali ya. Di Habsyah 2 kali, Taif, terusnya ke Madinah Munawwarah. Sebab apa Nabi berhijrah? Dia lari daripada Mekah ini kerana tekanan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang terdiri daripada kafir Quraisy pada masa itu tersangat dahsyat. Lalu apabila dia sampai ke Taif, dia punya andaian penduduk Taif akan menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau. Tiba-tiba dakwaan dia sangka dia meleset. Dia dibaling batu, dipukul, dicaci, dimaki dan sebagainya. Dicederakan. Nak sampai Islam bertebar seluruh dunia, Nabi sendiri orang baling batu, berdarah, orang kutuk, maki macam-macam. Apa yang kita lalui sekarang ni, dan seluruh umat Islam ni, pendakwah-pendakwah seluruh dunia ni sikit sangat nak dibandingkan dengan Nabi. Lalu malaikat atas arahan Allah Ta'ala buka tawaran kepada Nabi, kamu nak tak aku berdua bukit ni, kau hempuk atas kepala mereka, aku baling atas mereka, musnah. Nabi tak terima tawaran tu. Nabi tahan, Nabi sabar. Kalau kita memang panas, dah berdarah kepala lagi, orang caci lagi, kalau kita pantang je tawaran macam tu, memang kita terima. Nabi ni dia sabar, dia tahan. Sebenarnya di dalam dakwah, dalam perjuangan, bukan nak menghapuskan orang, dia nak menarik orang. Kecuali di dalam situasi peperangan, yang tu dah tak boleh nak mengelak. Tak ada ruang untuk kita menyampaikan dakwah, pihak musuh tetap dengan keadaan mereka menyerang, nak membunuh, menghapuskan umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Selagi mana ada ruang untuk menyampaikan dakwah, kita doa yang baik-baik bagi orang yang menentang. Nabi kata, semoga dalam harapan Nabi yang begitu tinggi, daripada zuriat mereka, daripada sulbi mereka, keturunan mereka, generasi yang selepas daripada mereka, ada orang yang menerima Islam.
Sebab tu kalau ada orang duk lawan kita ke maki caci, jangan duk doa benda yang buruk, doa yang kebaikan. Kalau dia tak terima, anak cucu dia akan terima. Tengok sikap Nabi, besarnya hati Nabi, wawasan Nabi tu jauh. Dia bukan nampak orang tu, hak di depan dia tu terima tak terima, hak di depan tu tak terima okey, tapi anak cucu dia, zuriat dia, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan dalam dakwah dia nak tarik orang seramai mungkin, bukan kita nak halau orang. Sebab tu doa yang baik-baik, walaupun orang Islam ni terpaksa berhadapan dengan cabaran, tekanan, halangan dan sebagainya. Hebatnya Nabi ni. Kita tak boleh nak ikut Nabi semua, maknanya sebahagian daripada sikap akhlak perbuatan Nabi kena ikut. Nak tiru Nabi semua, perbuatan akhlak Nabi, kesabaran Nabi, memang siapa tak boleh nak ikut. Tapi sekurang-kurangnya tempias daripada kesabaran, kesungguhan dakwah, baik sangka yang dilakukan oleh Nabi, yang ada di dalam perasaan Nabi di dalam dakwah, kita kena tiru. Jiwa seorang pendakwah ni, dia kena miliki satu jiwa yang besar, baru dia boleh tarik orang. Tak cepat nak menghukum, tak cepat nak menilai, tak cepat ada perasaan nak marah untuk sebagai balasan daripada tindakan musuh. Tak boleh. Kita tengok dalam hadis yang cukup banyak, hadis-hadis yang lepas pun dah kita baca kan, bagaimana sikap Nabi apabila berhadapan dengan tentangan daripada pihak musuh. Okey, terus. Mendoakan kebaikan kepada orang yang berbelanja pada jalan kebaikan, dan kemusnahan kepada orang yang bakhil untuk berbelanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'tihim fiqhan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'tihim fiqhan khalafa." Maksudnya, tidak ada satu hari yang mana para hamba bangun pada waktu pagi, melainkan dua orang malaikat turun ke bumi. Salah seorang daripadanya menyatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah gantian yang baik kepada orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah." Yang seorang lagi menyatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kemudahan kepada orang yang enggan membelanjakan hartanya pada jalan Allah." Jadi kita tengok dalam hadis ni, sebahagian daripada tugas malaikat ni, Allah Ta'ala utuskan berdoa. Setiap pagi berdoa. Orang yang bagi sedekah supaya diganti. Ganti itu dilipat gandakan. Bukan diganti itu sekadar jumlah yang dia bagi, bahkan dilipatkan lagi. Seorang malaikat lagi berdoa, dihancur musnahkan orang yang tak membelanja, orang yang kedekut, orang yang bakhil. Itu tugas malaikat yang lain pula daripada tugas-tugas yang malaikat yang sebelum ni yang kita telah baca. Cuma daripada hadis ni ada viral satu ketika dulu tentang sedekah subuh. Dinamakan sedekah subuh. Sebenarnya yang tu bukan ada hadis. Sedekah ni tak kira subuh, tak kira malam, siang. Orang ambil daripada hadis ni dipanggil kelebihan sedekah subuh. Dia ceritalah kelebihan bagian-bagian. Hadis ni bukan maksud macam tu. Dia nak kata setiap hari ada malaikat bermula daripada pagi. Setiap hari ada malaikat bermula daripada pagi. Dua malaikat diutuskan oleh Allah untuk berdoa orang yang bersedekah. Berdoa supaya harta yang dia bagi itu diganti balik oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bukan ada fadilat, orang atas fadilat sedekah subuh. Viral lah. Lepas tu baguslah nak sedekah tu, tak kisahlah subuh ke malam ke siang. Tetapi kalau diambil pemahaman daripada hadis ni, tak betul. Hadis ni nak ceritakan setiap hari malaikat datang. Dia datang daripada subuh. Jadi kalau orang tak sempat nak sedekah subuh, tengah hari pun boleh, petang pun boleh, malam pun boleh. Jadi dalam satu hari tu semua ada fadilat. Semua ada kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan bersedekah. Okey, terus. Ibadah malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang cukup kuat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.